salam sejahtera semua. Bertemu kita kembali ke dalam channel pembelajaran geografi Cikgu Syahila. So hari ini pembelajaran dalam geografi fizikal bab 4 iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jom kita belajar. Okey, objektif pembelajaran hari ini, cikgu akan fokuskan kepada dua subtopik yang penting sahaja sebab di dalam ini terdapat 4. Tetapi hari ini cikgu hanya memilih 2 sahaja. Okey, yang pertamanya, murid dapat mengenal pasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang kedua, murid dapat menghuraikan faktor yang mempengaruhi jenis taburan dan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. 1. Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun telah menggalakkan pertumbuhan pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu yang pertama, hutan hujan tropika, yang kedua, hutan paya air tawar, yang ketiga, hutan paya air masin, dan yang keempat, hutan gunung, seterusnya hutan pantai. Bagi hutan hujan tropika di Banjaran Titiwangsa dalam peta Semenanjung Malaysia, ianya terdapat di tengah-tengah ini iaitu di Banjaran Titiwangsa. Manakala bagi hutan pantai di Dungun Terengganu. Okey. Hutan paya air masin di Laut Matang iaitu di Perak. Manakala hutan paya air tawar iaitu di Tasik Bera di Pahang. Seterusnya, hutan gunung pula terdapat di Sarawak iaitu hutan gunung di Taman Negara Gunung Mulu, Sarawak. Dan seterusnya, hutan pantai di Pulau Sipadan, Sabah. Okey, so maka dalam kategori ini, so kita boleh melihat taburan-taburan dalam peta Malaysia ini iaitu berdasarkan petunjuk di dalam buku teks. Yang berwarna hijau ini merupakan hutan hujan tropika. Majoritinya di Semenanjung Malaysia, maka hutan hujan tropika yang paling banyak. So murid-murid dapat melihat simbol warna-warna yang terdapat di dalam peta Malaysia. Okey, untuk topik yang belajar pula 4 jenis lapisan hutan hujan tropika. Okey, lapisan yang pertama ialah dikenali sebagai lantai hutan. Lapisan kedua ialah lapisan tengah. Lapisan yang ketiga dikenali sebagai lapisan kanopi ataupun silara. Lapisan keempat iaitu lapisan renjong ataupun emergent. Okey, kita boleh lihat berdasarkan contoh gambar yang pertama tersebut. Kita tengok dulu lantai hutan. Apa dia lantai hutan? Iaitu ketinggiannya di antara 0 sehingga 10 meter. Okey? Kurang daripada 10 meter. Tumbuh-tumbuhan ini jarang kerana kurang mendapat cahaya matahari. Tumbuh-tumbuhan ini jarang kerana kurang mendapat cahaya matahari. Okey, seterusnya dilitupi oleh daun kering dan dahan yang reput. Dan terdapatnya tumbuhan saprofit yang hidup memakan bahan yang reput. Yang kedua, lapisan tengah iaitu ketinggian pokok di antara 10 hingga 20 meter. Pokok-pokok kecil. 10 hingga 20 meter. Terdapat tumbuh-tumbuhan epifit yang menumpang di atas pokok lain. Terdapat juga tumbuh-tumbuhan parasit yang memanjat pokok lain dan mendapatkan air, garam, mineral dari pokok tersebut. Iaitu ketinggian di antara 10 hingga 20 meter tingginya. Okey, lapisan yang ketiga dikenali sebagai lapisan kanopi ataupun silara, iaitu di antara 20 hingga 40 meter ketinggiannya. 20 hingga 40 meter.
Okey. Lapisan ini pelindung cahaya matahari daripada menembusi lantai hutan. Okey, lapisan ini dia separa lebatlah, dia melindung cahaya matahari daripada menembusi lantai hutan. Okey, lapisan yang terakhir dikenali sebagai lapisan renjong, emergent, iaitu ketinggian dia 40 hingga 50 meter. 40 hingga 50 meter, iaitu terdiri daripada pokok berkayu keras dan tumbuh rapat-rapat, batang yang lurus dan tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey. So habis lapisan hutan hujan tropika. Jadi cikgu harap murid-murid dapat mengingati setiap lapisan ini. Ada 4 lapisan, iaitu lantai hutan, lapisan tengah, lapisan kanopi silara dan lapisan yang paling tinggi, iaitu lapisan renjong emergent. Okey, hutan pantai. Hutan pantai tumbuh di kawasan pantai yang berpasir. Jenis-jenis pokok yang terdapat di kawasan ini seperti pokok ru, tapak kuda, pokok renek, mengkuang, gemerlang laut, bintago laut, kelak jambu laut dan pokok kelapa. Pokok-pokok yang terdapat di sepanjang pantai mempunyai ketinggian yang berbeza-beza. Pokok ru tumbuh tinggi sehingga 40 meter, mempunyai batang yang lurus, tinggi dan berbentuk silinder. Tumbuh-tumbuhan menjala seperti tapak kuda sesuai hidup di pantai yang berpasir. Profil hutan pantai di bawah menunjukkan perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi mengikut jarak dari laut. Okay, ini adalah contoh profil-profil tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan hutan pantai. Iaitu ini adalah pokok mengkuang, pokok kelapa, pokok renek yang tumbuh renek di bahagian bawah, pokok ru, pokok tapak kuda. Okey, ini di antara contoh-contoh pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan di kawasan hutan pantai. Iaitu pokok tapak kuda, pokok mengkuang laut, pokok ru dan pokok kelapa. Hutan pantai yang terdapat di semenanjung Malaysia yang berwarna biru, okey, di kawasan kalau Kak Eric di sini di sepanjang pantai Terengganu. Okey, kalau di kawasan hujung di selatan ini ialah di Desaru di Johor dan di Pulau Sipadan di Sabah. Okey, ini adalah taburan hutan pantai. Okey, seterusnya kita belajar air tawar terdapat di kawasan yang bersaliran buruk yang sering ditenggelami air, khususnya air sungai dan tasik. Antara jenis pokok yang tumbuh di hutan ini ialah mengkuang, mersawa paya, meranti paya dan kempas. Terdapat juga pokok-pokok jenis berkayu keras dan batangnya besar, lurus dan tinggi yang tumbuh secara bercampur aduk, rapat-rapat dan tidak mempunyai dahan di bahagian bawahnya. Okey, ini adalah contoh jenis-jenis pokok ataupun akar dan kegunaannya. Contohnya akar udara iaitu jenis pokok bintago laut dan akar pneumatophore iaitu pokok perupuk. Kegunaannya digunakan untuk membantu menyerap oksigen. Manakala jenis akar banir dan akar jangkang iaitu dikategorikan sebagai pokok meranti paya, pokok kelak dan pokok merbulan. Kegunaan pokok-pokok ini adalah untuk menyokong pokok daripada mudah tumbang di kawasan yang menakung air. Okey, ini adalah contoh jenis lapisan pokok renek. Okey, lapisan pokok renek iaitu tumbuh-tumbuhan yang jarang kerana kurang cahaya matahari. Lantai hutan dibanjiri air pada musim hujan. Lapisan tengah pula, lapisan tengah iaitu pokok yang bersaiz kecil dan sederhana iaitu lapisan B. Okey. Lapisan B, pokok yang bersaiz kecil dan sederhana, manakala kanopi ataupun silara di bahagian C
Pokok berkayu keras dan tinggi membentuk kanopi yang tidak sejajar. Apa itu pokok bintagor? Pokok bintagor laut yang bersaiz sederhana besar tidak berbanding dan lazimnya berdahan rendah. Batang pokok ini pula berwarna kelabu dan kuning langsat, manakala kulit dalamnya berlapis-lapis dan bergetah kuning. Pokok ini menghasilkan buah yang bersegi, tulang belakang daun yang tajam dan bunganya berwarna. Ini adalah contoh. Seterusnya kita melihat contoh taburan hutan paya air tawar di semenanjung Malaysia. Hutan paya air tawar boleh ditemui di sekitar Tasik Chini dan Tasik Bera, sekitar kawasan Sabak Bernam dan delta Sungai Rajang. Manakala hutan paya air masin ditemui di kawasan Larut Matang Perak dan sekitar muara Sungai Perak dan Sungai Bernam. Okey, seterusnya hutan paya air masin. Kita lihat pula contoh hutan paya air masin. Hutan ini banyak terdapat di kawasan pinggir laut yang bersaliran buruk, berlumpur dan terlindung tetapi ditenggelami air laut semasa air pasang. Ditumbuhi pokok bakau nipah, lenggadai, tumu merah, paku pakis, gelam, ramin, jongkong dan nibung. Ini adalah jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh ataupun hidup di kawasan hutan paya air masin. Tumbuh-tumbuhan berbeza mengikut jarak dari laut. Okey, jarak dari laut dan ke darat, maka saiz tumbuh-tumbuhan dia adalah berbeza. Bagi jenis akar jenis akar, pokok dan huraian. Kita tengok akar yang ceracak bagi hutan paya air masin. Jenis pokok adalah seperti pokok bakau, api-api dan perepat, iaitu berfungsi untuk pernafasan, kekurangan oksigen kerana ditenggelami air masin, keluar menegak dari tanah lumpur. Manakala akar jangkang pula iaitu pokok bakau kurap dan bakau minyak, iaitu tumbuh-tumbuhan di bahagian pangkal pokok masuk ke dalam lumpur, menyerap udara ketika air pasang dan menyokong pokok daripada mudah tumbang. Jadi, pelajar-pelajar harus ingatlah kalau soalan pengukuhan bertanyakan jenis akar yang terdapat di hutan paya air masin. Nyatakan dua jenis akar bagi tumbuh-tumbuhan yang hidup di paya air masin. Maka jawapan dia adalah jenis akar ceracak dan jenis akar jangkang. Okey. Habis dah hutan paya air masin. Seterusnya, kita melihat pula kepada hutan gunung. Okey, hutan gunung. So, cikgu akan memberi penerangan tentang hutan gunung. Okey, hutan gunung terdapat di kawasan tanah tinggi yang melebihi 1,200 meter daripada aras laut. Iaitu 1,200 meter daripada aras laut. Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi adalah beza mengikut ketinggian. Tumbuh-tumbuhan akan mengadaptasi dengan suhu dan kesuburan tanah. Okey, berdasarkan ketinggian, iaitu semakin tinggi maka dia ada paras-paras dia ni, ketinggian dia ni. Hutan montana bawah, hutan montana atas, tumbuh-tumbuhan. Okey, dia ada ketinggian dan paras-parasnya mengikut ketinggian meter hutan tersebut. Okey. Contoh yang pertama, bagi ketinggian 1,200 sehingga 1,800 meter. Okey. Bagi ketinggian 1,200 hingga 800 meter, lapisan hutan iaitu hutan montane bawah dikenali sebagai hutan daun luruh, ketinggian pokok di antara 15 meter hingga 33 meter. Manakala bagi ketinggian 1,800 hingga 2,900 meter, iaitu hutan montane atas, iaitu pokok-pokok yang berdaun tirus, kebanyakan pokok adalah rendah, ketinggian pokok di antara 1.5 meter hingga 18 meter, hanya terdapat satu lapisan hutan sahaja,
dan lantai hutan yang lembap dan ditumbuhi lumut. Manakala bagi ketinggian 2,900 hingga 3,500 meter, tumbuhan hampir alpine, iaitu terdapat hutan campur jenis pokok, bantut dan rumput. Manakala melebihi 3,500 meter, iaitu paling tinggi, tumbuhan alpine, iaitu terdapat tumbuhan renek dan lumut. Okey, bagi jenis pokok atau tumbuhan yang hidup pada ketinggian 1,200 hingga 1,800 meter, ialah jenis pokok oak dan laurel, tumbuh-tumbuhan epiphyt seperti orkid dan paku langsuyar. Okey, manakala bagi tumbuhan yang hidup pada ketinggian 1,800 sehingga 2,900 meter, iaitu pokok pine, siprus, gelam gunung, tumbuh-tumbuhan epiphyt, bunga rafflesia, periuk kera dan pokok rafflesia dan periuk kera. Okey, manakala bagi ketinggian 2,900 sehingga 3,500, tumbuhan hampir alpine iaitu pokok renek conifer, rumput jenis low buttercup. Okey, manakala melebihi 3,500 iaitu orkid dan lumut. Maka pelajar harus membaca dan cuba mengingati daripada aras-aras ketinggian ini. Maka bagi hutan gunung, tumbuh-tumbuhan dia adalah berbeza mengikut aras ketinggian. Jadi kalau ketinggian 1,200 hingga 1,800, jenis pokok atau tumbuhan dia berbeza dan nama-nama dia juga turut berbeza. Maka cikgu harap pelajar-pelajar dapat membaca dan membuat nota ringkas untuk mengingati setiap maklumat-maklumat penting yang berkaitan hutan gunung. Kepada 4.2, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Terdapat 4 faktor, iaitu bentuk muka bumi, iklim, saliran dan tanah. Okey, faktor yang pertama bagi bentuk muka bumi iaitu kawasan yang bertanah pamah dan kaki bukit, di mana hutan hujan tropika tumbuh di kawasan tanah pamah dan kaki bukit yang bersaliran baik. Terdiri daripada pokok yang tinggi dan bersaiz besar. Kawasan yang berada di bawah 180 meter dari aras laut. Akar barnir berfungsi untuk menyokong pokok daripada tumbang. Okey, iaitu faktor yang pertama adalah faktor bentuk muka bumi yang bertanah pamah. Seterusnya, muara sungai, pinggir tasik dan pinggir laut. Kawasan berpasir dan lumpur ditumbuhi hutan pantai. Kawasan pinggir laut yang terlindung dan muara sungai berlumpur ditumbuhi hutan paya air masin. Tanah pamah yang sering ditenggelami air ditumbuhi oleh hutan paya air tawar. Tinggi melebihi 1,200 meter daripada aras laut. Tumbuh-tumbuhan pada ketinggian 1,200 meter terdiri daripada pokok yang bersaiz kecil. Pada ketinggian 1,800 meter hingga 2,900 meter pula, terdapat pertumbuhan lumut dan pokok tumpang seperti orkid serta pokok-pokok bantut. Okey, faktor yang kedua iaitu faktor saliran. Dalam faktor saliran ini terdapat dua jenis saliran, iaitu saliran baik dan saliran buruk. Pokok-pokok yang hidup pada saliran yang baik terdiri daripada pokok cengal, tualang, pokok kelapa dan pokok ru. Manakala bagi pokok yang hidup di saliran yang buruk seperti pokok mengkuang, mersawa paya, meranti paya, kempas, nipah dan nibung. Lokasi-lokasi yang mempunyai saliran yang baik ini seperti di Pulau Sipadan, Sabah, Desaru Johor dan air terjun Lasir di Terengganu. Manakala bagi saliran buruk, lokasi jenis saliran buruk iaitu di Tasik Chini dan Tasik Bera Pahang serta Delta Labuk Sugut di Sabah.
Manakala faktor iklim pula, iaitu Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Purata suhu ialah 20 darjah Celsius dan menerima hujan yang banyak, kira-kira 2,600 mm setahun. Purata suhu yang tinggi serta penerimaan cahaya matahari dan jumlah hujan yang banyak telah menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Suhu dan kawasan yang tanah tinggi juga berbeza dari kawasan tanah pamah. Suhu kira-kira 18 darjah Celsius di kawasan tanah tinggi telah menggalakkan pertumbuhan hutan gunung seperti yang terdapat di Gunung Kinabalu. Okey, seterusnya faktor terakhir iaitu faktor tanah. Okey, dalam faktor tanah ini kita akan dapat belajar, kita akan dapat kenali jenis-jenis tanah yang ada di Malaysia. Okey, Malaysia dengan pelbagai jenis tanah. Antaranya ialah tanah aluvium, tanah elektrik, tanah gambut dan tanah berpasir. Setiap jenis tanah sesuai untuk tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tertentu. Contohnya di hutan hujan tropika, jenis tanah yang banyak ialah tanah aluvium dan tanah laterik. Jadi jenis pokok yang hidup ialah pokok cengal, pokok meranti, pokok tualang. Manakala lokasinya ialah di kaki banjaran Titiwangsa iaitu di Perak dan banjaran Tahan di Pahang. Manakala hutan paya air masin, jenis tanah ialah tanah gambut dan tanah aluvium iaitu sesuai untuk pokok bakau, bakau jongkong dan bakau api-api. Okey, lokasinya ialah di Larut Matang Perak, Muara Sungai Perak dan Tanjung Piai di Johor. Manakala hutan paya air tawar sesuai untuk tanah gambut dan aluvium, tumbuh-tumbuhan yang hidup di kawasan ini ialah pokok nipah, pokok mengkuang dan pokok terap. Lokasinya ialah di Tasik Chini dan Tasik Bera, Pahang serta Delta Rajang Sarawak. Okey, seterusnya bagi hutan pantai, tanahnya ialah kawasan berjenis tanah berpasir iaitu tumbuhan yang hidup seperti tapak kuda, pokok ru dan pokok kelapa. Manakala bagi pantai irama, seterusnya hutan pantai iaitu jenis tanah yang berpasir. Pokok yang hidup di kawasan hutan pantai ini ialah tapak kuda, pokok ru dan pokok kelapa. Lokasinya ialah pantai irama di Kelantan dan pantai Tanjung Ru di Langkawi. Manakala bagi hutan gunung pula, sesuai dengan tanah yang berjenis tanah laterik dan tumbuhan yang hidup adalah oak, laurel dan paku pakis, manakala lokasinya adalah di Gunung Kinabalu Sabah dan di Gunung Jerai Kedah. Okey, pelajar-pelajar boleh membuat nota pendek untuk mengingati semua maklumat-maklumat yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, jadi hanya 2 subtopik yang cikgu tekankan untuk pembelajaran kali ini.